Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Cikgu untuk meneruskan pembelajaran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4 bersama dengan Cikgu Asti. Baiklah, untuk hari ini kita akan sambung tajuk Reka Bentuk Makanan untuk bahagian yang ketiga. Kamu boleh rujuk buku teks pada halaman 71. Dalam tajuk hari ini, kita akan membincangkan dua subtopik. Yang pertama, bagaimana untuk menilai maklumat pada lakaran, seterusnya membuat penambahbaikan. Dan yang kedua, cikgu akan terangkan bagaimana untuk mengira kos bahan yang kita akan gunakan dalam reka bentuk makanan. Mari kita teruskan. Terlebih dahulu, mari kita lihat apakah standard kandungan dan standard pembelajaran pada hari ini. Untuk standard kandungan 5.1 iaitu reka bentuk makanan. Manakala standard pembelajaran kita ada dua di sini. Yang pertama ialah 5.1.6 menilai maklumat pada lakaran dan membuat penambahbaikan. Dan yang kedua ialah 5.1.7 mengira kos bahan bagi reka bentuk makanan yang akan dihasilkan. Seterusnya, kita lihat pula apakah objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan pada hari ini. Objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menilai maklumat pada lakaran dan membuat penambahbaikan. Seterusnya, murid juga akan dapat mengira kos bahan bagi reka bentuk makanan yang akan dihasilkan. Manakala, kriteria kejayaan pula, murid berjaya mengira kos bagi reka bentuk makanan yang akan dihasilkan. Baiklah murid-murid, kita akan bincangkan tajuk yang pertama terlebih dahulu, iaitu menilai maklumat pada lakaran dan membuat penambahbaikan. Di sini cikgu berikan beberapa maklumat yang perlu ada pada lakaran. Yang pertama ialah kesesuaian reka bentuk, iaitu reka bentuk yang dihasilkan perlulah sesuai dengan produk yang dipilih. Yang kedua ialah bahan yang digunakan. Yang ketiga ialah jenis kemasan. Dan yang keempat ialah susun atur hiasan. Untuk bahagian ini, kamu perlu lebih kreatif dalam merancang susun atur atau sesuatu reka bentuk hiasan makanan. Mari kita lihat contoh bagaimana untuk menilai maklumat pada lakaran, seterusnya membuat penambahbaikan. Baiklah murid-murid, kalau kamu masih ingat lagi, lakaran yang cikgu tunjukkan ini telah cikgu terangkan dalam pembelajaran kita sebelum ini, iaitu contoh lakaran bermaklumat. Kamu boleh lihat semula pada halaman 70. Pada hari ini, kita akan menggunakan semula lakaran bermaklumat ini untuk aktiviti kita pada hari ini, iaitu menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Apa yang kita nak nilai? Kamu boleh perhatikan pada jadual ini. Sama juga seperti yang terdapat di dalam buku teks kamu. Terdapat beberapa elemen yang perlu kita nilai, iaitu rupa, bentuk, tekstur dan warna. Maksud setiap elemen ini kita telah pelajari dalam unit yang kedua, iaitu dalam tajuk pengenalan kepada teknologi. Baiklah, kita lihat ataupun kita perhatikan semula jadual. Lihat huraian pada setiap elemen. Contohnya untuk elemen rupa. Huraian rupa yang ringkas. Dari segi kesesuaian, kita nilai di situ tidak sesuai. Maka untuk bahagian catatan, bolehlah kita tuliskan apa penambahbaikan yang perlu dibuat. Di sini dicadangkan supaya pelbagaikan rupa. Elemen kedua iaitu bentuk. Huraian di situ, bentuk tidak menarik. Maka kita boleh tanda tidak sesuai.
Untuk penambahbaikan, kita perlu pelbagaikan bentuk yang digunakan. Seterusnya elemen yang ketiga iaitu tekstur. Tekstur ini kita boleh lihat atau sentuh. Contohnya seperti kasar, kesat, halus, lembut, berkilat dan sebagainya. Uraian yang diberikan tekstur yang pelbagai pada lakaran. Oleh itu, bolehlah tanda sesuai. Jika dah sesuai, maka kita tidak perlu membuat apa-apa penambahbaikan lagi. Lihat pada elemen yang terakhir, iaitu warna. Uraian di situ, warna yang suram. Maka kita akan tanda tidak sesuai. Sebagai penambahbaikan, kita perlu pelbagaikan bahan agar kelihatan berwarna-warni. Ini contoh penilaian ya murid-murid. Kamu boleh cuba untuk nilai lakaran yang telah kamu hasilkan sebelum ini menggunakan elemen-elemen yang cikgu dah nyatakan tadi. Boleh kan? Baiklah murid-murid, untuk tajuk yang kedua, cikgu akan terangkan tentang bagaimana untuk mengira kos bahan. Perhatikan jadual yang terdapat di dalam buku teks kamu. Pada jadual diberikan bahan, kuantiti, harga seunit dan jumlah. Kita lihat dahulu bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan dalam reka bentuk hiasan kali ini ialah roti, telur rebus, salad, tomato cherry, pisang dan tembikai. Kita lihat kuantiti ataupun bilangan bahan yang kita gunakan. Untuk roti, kita menggunakan 2 keping. Telur rebus, 1 biji sahaja. Salad, kita gunakan 4 helai. Tomato cherry, kita menggunakan 2 biji. Pisang, 1 biji. Dan tembikai, kita tidak letak apa-apa nilai ataupun kuantiti di situ disebabkan kita tidak menggunakan 1 biji tembikai. Kita hanya menggunakan sebahagian kecil sahaja. Baiklah, seterusnya cuba perhatikan di bahagian harga seunit. Diberikan di sini harga untuk 1 unit setiap bahan. Untuk roti, 1 keping roti berharga 15 sen. Telur rebus, 1 biji telur berharga 30 sen. Salad, 1 helai salad berharga 40 sen. Tomato cherry, 1 biji tomato cherry berharga 20 sen. Pisang berharga 50 sen sebiji dan tembikai macam yang cikgu cakap tadi tidak ada harga sebab kita hanya menggunakan sebahagian kecil sahaja. Nanti kita akan buat anggaran harga pada jumlah. Baiklah, untuk jumlah harga bagi setiap bahan yang digunakan, kamu perlu darabkan kuantiti dengan harga seunit. Contohnya di sini, untuk roti, kita menggunakan 2 keping roti dan harga untuk 1 keping roti ialah 15 sen. Maksudnya untuk jumlah roti ataupun jumlah harga roti 2 keping darab dengan 15 sen. Kita akan dapat 30 sen. Untuk telur rebus, kita hanya menggunakan sebiji sahaja dan harga 1 biji ialah 30 sen. Jadi, jumlah harga adalah 30 sen. Lihat pada salad pula, kita menggunakan 4 helai salad. Harga untuk satu salad ialah 10 sen. Maka, jumlah harga untuk salad yang kita gunakan, kita perlu darabkan 4 darab dengan 10 sen. Dan kita akan dapat 40 sen. Seterusnya untuk tomato cherry, kita perlu darabkan 2 biji darab dengan 10 sen. Dan kita akan dapat 20 sen di situ. Seterusnya untuk pisang, harga sebiji pisang ialah 50 sen dan kita hanya menggunakan sebiji pisang sahaja. Jadi jumlah harga ialah
50 sen. Tembikai, kita buat anggaran harga di sini iaitu 50 sen sahaja. Jadi, untuk mengira kos keseluruhan bahan bagi reka bentuk yang kita hasilkan ialah kamu perlu tambahkan semua jumlah harga bahan yang kita dah kira tadi, iaitu sebanyak RM2.20. Boleh faham murid-murid? Baik. Kita telah sampai ke penghujung pembelajaran. Cikgu berharap agar semua murid-murid boleh faham tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu bagaimana hendak menilai maklumat pada lakaran, seterusnya membuat penambahbaikan berdasarkan 4 elemen yang cikgu telah terangkan tadi. Kamu boleh rujuk semula video ini sekiranya kamu terlupa. Dan yang tajuk yang kedua adalah bagaimana hendak mengira kos bahan bagi reka bentuk makanan yang dihasilkan. Oleh itu, sekian dan terima kasih daripada cikgu untuk semua murid-murid yang cikgu kasihi. Semoga kita berjumpa lagi pada video-video yang seterusnya. Bye-bye.